Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya? Panas literally dan figuratively. Suasana cuaca yang panas. Tempoh hari Suasana kau main Cameron. Kau main Cameron kan? Yelah, sebelum-sebelum ni kan main sejuk lagi kan. Hujan Dua hari tak berhenti kan. Tahu-tahu cuaca pun panas, suasana politik pun panas, macam-macam panas ya. Dah aku Ada yang dah kena tak pecat, ada yang naik jawatan. Aku tak follow up dah pula sebab dah tak banyak buka Facebook. Tak apalah, kerja tak apa. Kerja. Sebab kerja. Aku pun kerja juga. Right. Tapi kerja aku relax. Tapi kerja kau banyak masa. Banyak masa. Yang banyak. Yang banyak. Kau ingat 2 jam tu sekejap? Kau ingat 2 jam tu lama? Sekejap tak sempat tu. Kalau lah WhatsApp boleh buat schedule. Kalau WhatsApp boleh buat schedule, seminggu aku siap dah iklan buku tu. Relax je. Kita tinggal sekejap lah cerita politik ni. Asyik cerita politik je. Tak boring ke? Kita cerita buku pula. Sambung lagi. Kita punya program. Program ke? Projek lah. Program macam apa? Rasmi sangat. Rasmi, formal sangat. Projek. Itu kan ada ketah kerja apa nak buat program. Keluar kat kepala otak, buat terus. Itulah ketah kerjanya pun. Kita kerja kat sini. Kat sini. Keluar kat otak je. Janganlah tunjuk. Dia orang mana nampak. Kita ni audio je. Dia orang tak nampak. Kena sebut. Projek sembang buku kita. Yelah sembang buku kita. Confused dengan kita punya projek lagi satu. Projek sembang buku. Aku mahu bertaubat tetapi tulisan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, terjemahan Ustaz Daud At-Tetuani, kata pengantar Dr. Kamilin Jamilin. Siapa yang tak kenal Dr. Kamilin Jamilin ni tak cukup Malaysia. Tak cukup Malaysia. Macam mana korang boleh tak kenal, melainkan tak ada internet, tak ada akses kepada multimedia. Especially orang-orang yang belajar agama. Especially orang yang belajar agama. Kalau tak kena, kan masuk motif viral kan, masuk. Dia benar sekali. Takkan lah tak. Susah lah kalau tak ni. Kalau orang tak belajar agama pun sebab disebabkan motif viral yang tengok motif viral tu, oh dia ni. Kenal lah. Oh ustaz ni. Dia punya rambut kan. Jadi perbincangan tu. Perbincangan. Tak, maksudnya apa ni belajar ni tapi tak pakai kopiah. Tak pakai kopiah. Kopiah juga. Nak kena kopiah juga. Itulah kalau tak belajar pakai kopiah. Kalau tak belajar pakai kopiah. Belajar tak pakai kopiah tak bagus. Tak belajar pakai kopiah fake. Pula kan. Macam-macam masalah ni. Aku ada ingat satu cerita. Lupalah siapa, Tauri ke, Sufyan Tauri ke pun, lupa dah. Dia keluar jalan. Orang tanya dia macam-macam soalan. Dia jawab, dia tahu dia jawab lah, dia tak tahu dia tak jawab. Tapi bila sampai time haji, kan tak pakai serban. Orang dah tak tanya dia soalan. Orang dah tak kerumun je. Kenapa? Dia pelik lah. Lepas tu dia pakai serban balik. Dah habis haji, dia pakai serban balik. Orang start tanya lagi. Kenapa korang tanya aku time haji tu, masa time haji tak tanya? Masa tu tak pakai serban. Tak nampak gaya ulama tak pakai serban. Dia cabut serban dia letak kat dia punya keldai. Kau tanyalah keldai tu, dia pakai serban. Ada kisah tu. Tapi aku macam pernah dengar. Aku lupa siapa orangnya. Tapi adalah cerita tu. Tak tahulah sahih ke tak sahih ke. Kau tak pasti sama ada Sufyan Tsauri atau bukan lah.
pun tak pastilah cerita tu betul ke tak betul. Aku macam pernah dengar Yelah, cerita Ustaz cerita pasal benda tu. cerita yang agak famous lah. Dululah. Masa kita sekolah dulu banyak je cerita-cerita famous kan. Hari ni kita masuk bab 24. Dah nak habis dah ni. Lagi berapa siri je ni? 2-3 kot. 2-3. Bab 24, muka surat 98. Siapa yang ada buku tu, bolehlah buka muka surat 98. Yang tak ada buku, bolehlah beli. Apa salahnya beli? Sudah-sudahlah tu tengok skrin telefon, tengok TV, tengok laptop. Sudah-sudahlah buka buku pula. Kurang sikit sakit mata tu. Usually sakit mata kalau kurang banyak tengok sikit skrin. sakit mata. And dekat aku punya handphone ada option untuk turn off blue light. Dia kata blue light tu yang buat sakit mata. Aku try turn off. Sakit mata tak? Sama kan? Dia jadi kuning tau. Dia jadi kuning sangat. Lagi sakit mata. Baca buku pula. Tahun 2021 ni kita baca buku pula lah. Dah. Asyik baca orang, asyik baca Facebook. Muka buku je, isi buku kita baca pula tahun ni. Ke buku je. Sehari sejam ke, sehari setengah jam ke, bacalah. Tak rugi tak baca buku. Almari pun cantik kan, boleh diwariskan buku-buku tu. Boleh jadi jariah. Bab 24, lunaskanlah hak insan lain. Ni sambung minggu lepas punya ni sebenarnya ni. Pasal ambil harta ni. Temanya ambil harta ni. Maka hendaklah kalian melunaskan kembali segala perkara yang berkaitan dengan hak manusia lain, sama ada memulangkannya kembali atau membayarnya kembali, atau meminta maaf kepada mereka sebelum datangnya malaikat menjemput kalian, dan janganlah kalian berasa bercukupan, iaitu dengan beranggapan memadailah dengan amalan-amalan salat, puasa, zakat dan haji, dan melupakan hak manusia lain yang telah kalian rampas, agar terlepaslah kalian daripada gelaran muflis yang telah disifatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham wala man la dirhama lahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Mana tadi? Wa hadza min hasanatihi. Wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sabda sama kan, sama berfirman, tapi sama firman Allah juga, tapi firman dalam bahasa Melayu lah, firman tu dia lebih untuk kata-kata Allah, tapi qala Allah lah juga kan, bahasa Arabnya qala Allah juga. Jangan jadi isu apa dengan orang lebih tua tak boleh pakai aku, kau, kamu. Jangan jadi isu lah. Jangan jadi isu. Bahasa Arab tu ana juga. Anak juga. Anak entah. Ana juga sama lah. Apakah kalian tahu apakah itu muflis? Muflis ni apa? Nama orang. Itu muklis. Muflis. Jarang orang nama muflis Kalau muflis yang biasa bila kena sebut muflis, confirm yang kita faham bankrupt.
Bankrupt lah. Betul lah. Betul lah kan, bankrupt kan? Tapi bankrupt apa? Ni nak Kalau cerita segala bankrupt apa tu. dari segi duniawi bankrupt harta dah. Muflis ni bankrupt lah. Tapi bankrupt apa kita nak cerita ni? Mereka berkata, sahabat berkata lah, Muflis pada kami ialah orang yang tiada padanya dirham juga harta benda. Maka berkatanya pula Nabi cakap pula, sesungguhnya muflis itu ialah seorang dari umatku yang datang pada hari kiamat kelak dengan salatnya, puasanya serta zakatnya, dan datang juga bersama hinaannya terhadap orang sekian, tuduhannya terhadap orang sekian, memakan harta orang sekian, menumpahkan darah orang sekian, memukul orang sekian, makanya akan diberikan segala kebaikannya itu terhadap orang sekian dan orang sekian orang-orang yang dizaliminya di dunia dahulu sehingga habislah kesemua kebaikannya sebelum dia mendapatnya terhadap kebaikan yang dilakukannya. Maksudnya dia punya kebaikan tu pergi dekat, dia punya pahala tu pergi dekat orang yang dizalimi tu. Nampak ayat ni macam serabut sikit. Serabut sikit. Lalu dia ambil pula kejahatan orang-orang yang dizaliminya itu, lalu dicampakkan kepadanya. Bila dah habis kebaikan dia, tapi tak cukup. Orang yang menzalimi. Orang yang menzalimi ni dah habis kebaikan dia bagi dekat orang yang dia zalimi tu. Tapi tak cukup, ada lagi. Ada hutang lagi. Apa dosa orang yang dizalimi tu balik kepada bagi ke dia. Dekat dia pula. Kemudian dia dicampakkan pula ke neraka. Dia kira dia bagi pahala sampai habis semua kosong ke? Sampai cukup lah. Ni macam yang kata Nabi, kalau dah tak ada pahala tu sampai habis. Kalau dah habis, masih belum habis hutangnya tu, tukar pula. Habis Yelah, pula dosa. maksudnya Sampai habis lah. kiranya memang at the end, contoh kalau banyak sangat ni, zalim orang banyak sangat ni kan, sampai dosa orang tu pun dia ambil, memang itu dah confirm ke neraka dulu lah. Tapi melainkan kalau dia masih ada tauhid lah kan, dia tak syirik lah kan, at the end dia akan masuk syurga lah kan. Cumanya elok-elok amalan pahala dia tu lagi tinggi daripada dosa dia. Banyak buat amalan ni, solat banyak, tapi disebabkan dia punya zalim tu. Zalim kat sini bukan masalah zalim pukul orang selalu. Itu memang dah jahat dah. Ini Inilah orang yang dicerita tadi ni lah. Ambil harta orang, tuduh orang, fitnah orang, hina orang. Itu semua bukan benda yang jahat-jahat, tapi bukan yang fizikal pun. Bukan macam zalim yang kita faham, menzalimi tu, pukul orang tu. Itu benda-benda Habislah. Kalau yelah, ini cerita tengah hisap kan. Orang Islam lah kan, dia datang dengan solat, dengan zakat, dengan puasa. Ni cerita orang Islam. Kalau orang bukan Islam, tak ada hisap dah, masuk neraka dah terus. Mana ada hisap untuk orang Islam kan? Dia hisap, tengok dia ni dia syirik ke tak? Sebab tu Nabi kata perkara pertama yang dihisap apa? Solat. Tapi solat dengan akidah tu penting. Akidah. Sebab tapi yang pertama dihisap solat. Akidah ni lah yang melayakkan kau untuk dihisap. Betul. Tak ada akidah ni, kau tak dihisap dah. Masuk je. Make sense. Tu jaga akidah. Kiranya tapisan pertama sebenarnya akidah lah. Okey. Muslim kafir je lah, itu je beza. Muslim. Okey, sab. Kafir. Kafir. Dah masuk tu. No, tak ada cerita lagi dah. Tak ada cerita. Nak cerita apa? Habis dah pun. Tak ada apa. Tapi itulah pentingnya akidah. Pentingnya akidah. Macam mana pun, yelah kadang dosa ni ketagihan dosa. Merukuk, rasuah, bukan tak boleh tolak, dah ketagih kadang. Kan? Tak boleh tak terima rasuah ni. Dah jadi sebati. Tak boleh tak terima rasuah. Kalau tak terima nanti habis. Allergic tu badan. Habis panah. Tergaru. Panah macam ni je. Tapi akidah lah. Tapi dah jaga. Dia teruk dia punya muflis ni, dia bankrupt ni. Yalah, bankrupt ni
bankrupt, maksud bankrupt apa? Dia tak ada dah. Apa yang dia dapat pun tak cukup untuk dia. Yang bankrupt ni biasa ada hutang kan dengan bank. Jadi bank ambil harta sita semua kan. Macam ni lah kan. Kira sita. Sita pahala bagi kat orang. Cerita lah. Dah tak ada. Hutangan orang lain. Yang penting akidah dulu. Lepas tu jangan zalim orang lah. Jangan zalim kat orang. Wah. Zalim kat orang kan. Pergi ke sini pula lagi. Ke sini lagi. Lagi-lagi para pemimpin jangan zalim kat anak buah. Kesian. Kesian kat diri dulu. Jangan kesian kat anak buah, kesian kat diri dulu. Kesian kat diri dia akan datang. Kat sini tak nampak, kat sana ingat mati nak jawab apa. Aku suka guna ayat tu sekarang. Kalau mati nak jawab apa? Betul. Depan Allah nanti nak jawab apa? Bab 25, bertaubat daripada pelakuan zina. Zina pun ketagihan juga kadang-kadang. Oh, yalah. Macam pornografi ketagihan. Kan kadang tak boleh kawal. Tambah pula tentang PKP ni. Kan ada study tentang PKP ni naik Capaian akses ke laman web tu. Kan? Betul. Ulama ambil cakap sangat lah. Antara cara kita nak elak daripada bukan pornografi je, apa-apa maksiat lah. Kalau boleh jangan selalu bersendiri. Contoh macam PKP ni, kalau boleh jangan selalu bersendiri. Lagi satu, jangan banyak sangat masa lapang. Ya, masa lapang tu. Sibukkan diri. Sibukkan diri tu maksud dia. Sibukkan diri buat benda. Baca buku, edit video, cerita kan. Cerita kartun je tak kisahlah kan. Sibukkan diri ya. Biar dia kalau macam mana aku tak tahu macam mana kata tapi kalau kita sibukkan diri sepanjang hari, kita sibuk. Malam tu penat, puas. Penat yang puas. Tidur pun dengan lena kan saya cakap. Kita tak rasa macam kita tak rasa puas. Tak rasa penat. Kita dah buat. Rasa penat lah tapi penatnya Penat tu confirm lah penat. Sesungguhnya dahulu aku telah melakukan. Ini soalan orang. Ini bukan dia yang cakap, bukan penulis yang cakap. Sesungguhnya dahulu aku telah melakukan suatu perbuatan yang terkutuk dengan seorang perempuan. Maka bagaimanakah aku perlu bertaubat? Biasanya bila orang kata terkutuk dengan seorang perempuan, lelaki kata terkutuk dengan seorang perempuan, biasa satu je lah. Jarang benda lain. Boleh jadi. Tapi kalau dia kata terkutuk je, biasanya satu je lah. Kalau dia merompak dengan seorang perempuan, dia akan kata merompak. Bagaimanakah aku perlu bertaubat? Apakah aku perlu berkahwin dengan perempuan tersebut sebagai menutup pelakuanku? Sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan yang terkutuk dengan seorang perempuan di luar rumah dan perempuan tersebut telah hamil. Apakah wajib bagiku memberikan nafkah terhadap anak hasil zina tersebut? Jawapanku, ni ada dua soalan. Dua soalan. Dua soalan dibagi sekali. Sesungguhnya telah banyak pengaduan sebegini yang aku dengari, maka aku nasihatkan kepada saudaraku sekaliannya. Hendaklah kalian melihat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, lebih-lebih lagi pada arahan Allah terhadap menahan pandangan, keharaman berdua-duaan dan tidak bersalaman dengan perempuan ajnabiyah, juga bertetapan dengan memakai hijab secara sempurna seperti yang disyariatkan oleh agama Islam, dan tidak bergaul bebas, tidak bermusafir ke negara orang kafir tanpa apa-apa sebab yang munasabah, dan cubalah menjadikan keluarga kalian keluarga muslim yang menjaga batasan agama. Musafir ke negara orang kafir tanpa apa-apa sebab. Nampak macam keras, tapi betul. Sebab? Yelah, kat negara orang kafir kan Macam-macam boleh berlaku. Kalau kau kena goda kat sana, apa kau boleh buat? Boleh tolak ke? Tahan ke nak tolak? Kuat tak nak tolak? Belum cerita dipaksa. Kat sana undang-undang lain pula. Apa tak boleh buat? Melihatkan kepada persoalan tersebut, sesiapa yang melakukan perbuatan terkutuk tersebut pasti akan melalui dua keadaan ini.
sama ada dia berzina dengan perempuan tersebut secara paksaan. Kena paksa pula, jarang lah. Berzina secara paksaan. Jarang lah nak, dari 10 kes nak jumpa satu payah lah. Maka hendaklah dia membayar kepada perempuan tersebut mahar mithil. Oh, bukan dia yang kena paksa. Perempuan tu, dia paksa perempuan tu. Rogol. Dia paksa perempuan tu. Rogol. Sebagai ganti rugi, kemudaratan yang ditanggungnya bersama, hendaklah dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dan perlulah dijalankan hukuman yang setimpal ke atasnya jika perlakuan ini sampai ke pihak penguasa. Jika nampak. Kalau tak sampai, Tak payahlah pergi sampai penguasa kan. kalau kena report, Hadap lah. ada lah. Kalau kena report hadap lah. Kena report ada lah kan. Siapa suruh buat? Ni paksa lah kan. Ni yang paksa lah. Habis kalau kes yang baru-baru ni jadi ni, kat selebriti ni, Itu orang report lah. orang report. Tapi ada pula orang kata ini perempuan-perempuan ni dah sedap, lepas tu baru nak report. Tak qazaf ke macam tu? Tu kira menuduh menuduh Muslim lah kan. Muslim Kita tuduh dia berzina. Orang perempuan yang Tak beriman. ke 40 kali sebatan? Kalau tuduhan dia tu salah, kalau tuduhan dia tu salah. 80 Fazal 80 kan? 80. Fazal 80. Tak ke 80 kali sebatan kita tuduh dia berzina tanpa bawa saksi. Betul. Uish. Boleh tengok kat Berat tu. Yang masih suka tuduh. Yang suspek tu dalam siasatan, itu dah dalam siasatan lah. Kita pun tak ada kata dia salah ke apa, belum keluar statement mahkamah kan. Tapi kita nak kata, oh ni perempuan-perempuan ni dah suka sama suka, lepas tu rasa tak puas hati, buat report palsu. Ni nampaknya kita pun jadi nak terlibat sama. Menuduh pula. Kalau ada kena hudud ni mampu. Kalau ada. Itulah Malaysia tak ready. Agak Malaysia ready ke betul? Malaysia tak ready. Kalau nak hudud buat semua kan. Tak boleh buat sikit kan. Habis. Bukan. Betul, kena buat. Itu yang sepatutnya buat. Tapi ramai orang kena tu. Satu lagi tengok keadaan macam boleh ke dilaksanakan? Adil tak dilaksanakan semua? Contoh itu satulah. Kalau cumanya kalau kita tengok dekat media-media sosial, banyak yang nak kena ni. Confirm. Kan? Kalau di siasat satu, kalau nak buat secara thoroughly kan. Banyak yang nak yang qazaf tadi tu dah berapa lah. Itu satu. Tapi masalah satu lagi masalah, benda ni susah nak dibuat. Contoh macam qazaf tuduhan tadi tu kan. Orang-orang yang buat tuduhan tu, akaun semua kau percaya, akaun palsu. Betul. Jadi orang dah tuduh, benda dah tersebar, dah mencemarkan maruah orang tu. Tapi kita nak sabit pun susah. Akaun palsu. Dah kena cari pula dari mana. Itu banyak pula kerja kan. Hacker pula kena buat kerja semua tu. Daripada hacker ni buat kerja tak berfaedah, baik dia buat kerja ni kan. Bagus. Ada bagus juga. Tapi boleh nak detect akaun fake account ni. Bukan susah IP ni. lah, IP address je. Jadi hati-hati lah yang nak buat fake account tu. Satu, hati-hati buat fake account. Satu, hati-hatilah nak jawab depan Allah apa. Kat sini tak kena Kat sini tak kena pun, kat sana nak jawab apa. Better patutnya kena kat sini. Kan? Kena kat sini settle, kat sana tak ada. Kan? Kat sana tu yang berat. Kat sana bukan 80. Khabar berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Ini 80 sekali jalan, tak apa. Ataupun dia berzina dengan perempuan tersebut dengan kerelaan masing-masing. Maka tiadalah apa-apa pun padanya, melainkan hanyalah perlu bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dan tidaklah boleh anak tersebut dinisbahkan kepadanya secara mutlak. Dan juga tidaklah wajib ke atasnya nafkah kepada anak tersebut kerana anak tersebut merupakan anak zina. Maka dinisbahkan anak ini kepada ibunya. Dan tidak harus menisbahkan anak itu kepada si penzina lelaki itu,
dan tidaklah harus orang yang ingin bertaubat ini berkahwin dengan perempuan tersebut untuk menutup perlakuan yang dilakukannya. Ini dia punya cerita ni, banyak dah kita dengar dah sebelum ni. Nak binkan siapa? Oh, binkan siapa? Nak binkan siapa ni kita cerita banyak dah, kita dengar cerita ni. Yang ni salah satu pendapat. Salah satu pendapat. Dia pendapat dibinkan kepada ibunya. Dinisbahkan anak tu kepada ibunya. Kita dengarlah dinisbahkan kepada Abdullah, dinisbahkan kepada bapa dia. Banyak kita dah dengar, panjang cerita lah, boleh carilah. Kita malah nak cerita dah benda ni. Kalau benda ni dah lumat dah dibincangkan. Nak cerita sini kan jadi panjang pula. Jadi panjang. Tapi pun aku antara yang sokong pendapat yang ni. Nisbahkan kepada ibu dia, confirm. Sebab ibu dia dah confirm. Yang bapak dia tu tak confirm. Bapak dia tu boleh jadi sangkaan. Kita tak tahu. Tapi yang confirm ibu dia. Ibu dia dah tentu. Lagi pun tak salah disembahkan kepada ibu. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Bermaksud laki-laki yang berzina tidak boleh mengahwini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh laki yang berzina atau laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak harus menjalankan akad nikah dengan perempuan yang terdapat janin hasil zina di perutnya, walaupun hasil dari dirinya sendiri. Seperti mana juga adalah tidak harus menjalankan akad nikah dengan perempuan yang tidak pasti apakah dia hamil atau tidak. Macam mana boleh tak pasti? Diingat benda baru berlaku, lepas tu diingat dia dah hamil. Padahal orang boleh lah tunggu 2-3 bulan ke. Bila proses hamil, proses benda tu dalam perut tu dah pasti, barulah. Ni kalau baru-baru nak ingatkan dia hamil. Adapun jika lelaki itu bertaubat dan perempuan itu juga bertaubat dengan taubat sebenar-benarnya dan telah nampak tanda pembebasan rahimnya dari air mani lelaki itu, maka ketika itu adalah harus baginya berkahwin dengan perempuan tersebut dan memulakan sebuah kehidupan baru yang bersama-sama. Lepas taubat. Apa maksudnya pembebasan rahim? Yalah, maksudnya clean lah. Tak mengandung lah kira. Oh. Ya, ialah istibrak rahim. Untuk memastikan yang perempuan tersebut tidak hamil hasilnya, iaitu dengan menunggu haid. Menunggu haid sebanyak sekali. Selepas tempoh tu dia boleh. Okey. 26. Berkahwin dengan pelacur. Sesungguhnya dahulu aku telah banyak melakukan perbuatan terkutuk dengan pelacur-pelacur, sehinggalah aku telah pun berkahwin dengan seorang pelacur. Kemudian kami berasa sangat menyesal dan kami telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dan tidak akan sekali-kali masuk ke kancah hina itu lagi. Maka apakah yang wajib bagi diriku? Jawapanku, apabila kalian telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, maka segala puji bagi Allah. Maka hendaklah ke atas kalian berdua mengulangi semula akad nikah dengan syarat-syarat yang telah disyaratkan oleh syarak yang terdiri daripada kehadiran wali dan 2 orang saksi, dan adalah tidak diwajibkan kalian mengulangi akad nikah tersebut di mahkamah, tapi ianya boleh saja dilakukan di rumah saja pun sudah cukup. Apa ni? Kena ulang balik akad. Walaupun sebelum tu dia kahwin dengan sah. Apa maksudnya ni? Walaupun sebelum tu dah kahwin secara sah, ulang balik akad. Bila dia taubat? Bila dua-dua taubat, ulang balik akad tu. Ni sekadar macam sebagai tanda taubat lah. Buku baru. Kira nak cerita buku baru lah. Tanda taubat lah. Pun rasanya boleh tengok benda ni banyak juga perselisihannya. Boleh buka juga buku-buku lain. Bab 27. Kejadian silam. Kejadian silam. Apa kejadian silam?
Lelaki yang baik takkan tanya kisah silam perempuan. Tapi perempuan yang baik Apa sambung ni? sepatutnya tak tanya jugalah. Patutnya tak tanya juga. Sepatutnya tak tanya jugalah kan. Time kita tak boleh tanya, time dia Tapi perempuan, kebiasaannya orang kata perempuan yang baik, perempuan yang berdikari. perempuan berdikari. Liza. Lelaki tak ada siapa kata lelaki yang terbaik, lelaki yang berdikari, tak ada. Dia mesti tak tanya kisah silam perempuan, mesti tolong isteri buat kerja rumah kan. Dia tak ni bukan berdikari. Yang keluarkan statement tu perempuan. Tapi secara hakikatnya lelaki yang baik ni yang banyak duit lah. Itulah yang baik sebenarnya. Baik kat sini bukan baik yang betul lah, ni baik orang kata. Baik punya. Itulah yang baiknya. Yang perempuan pula yang lawa. Itulah yang baik. Sesungguhnya aku telah berkahwin dengan seorang lelaki yang soleh. Ni perempuan yang tanya ni. Pun masalah. Tetapi aku telah melakukan suatu perbuatan yang terkutuk yang tidak diredai Allah sebelum perkahwinanku. Apakah harus aku menceritakan kejadian-kejadian silamku itu kepada suamiku? Senang cerita tak payahlah. Tak payah. Kalau boleh merosakkan rumah tangga, tak payah cerita lah. Apa cerita? Kau dah dapat lelaki yang bagus, apa lagi? Kan? Kau nak apa lagi? Cuba cakap. Tak payah nak keruhkan lagi. Tak payah nak keluarkan. Benda dah baik. Dah lepas. Kan? Jawapanku adalah tidak wajib kepada mana-mana pasangan menceritakan kejadian silamnya yang penuh dengan dosa dan noda kepada pasangannya. Maka selagi mana Allah menutup keaiban dirimu, maka cukuplah kamu bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepadanya. Dan siapa yang telah mengahwini seorang anak dara, dan apabila tiba di malam perkahwinannya dia mengetahui bahawa perempuan tersebut tidak suci lagi disebabkan dosa silam yang dilakukannya, maka adalah berhak ke atasnya mengambil semula mahar yang telah diberikannya serta menceraikannya. Jika melihat bahawa perempuan tersebut sudah bertaubat, maka rahsiakanlah hal tersebut dan kekallah bersama perempuan tersebut, maka dengan izin Allah akan dikurniakan pahala daripada Allah. Cerita nak pahala lah. Cerita nak pahala. Boleh nak minta, boleh nak ceraikan sebab Hak dia. akad kan, akad kalau tak penuh, tak sebagai yang specified, boleh lah kan. Nak apa, khiyar tu tak ada lah, dia tak jadilah. Tapi kalau kekal, dapat pahala lah. Dapat pahala. So pilihlah nak yang mana. Nak isteri yang anak dara ke nak pahala? Tapi yang dara tu pun Belum tentu. sebab je lah. Kalau false advertising juga. Sebab macam aku nak kata kan, ni alamak, buat pecah dara ni lah kan. Kadang bukan sebab Pun tu. lah, betul. Contohnya orang kata macam atlet-atlet kan, dia punya sukan dia tu kan, Sukan lasak-lasak, berat. sukan berat tu kan, boleh menyebabkan dia pecah dara juga. Betul. Jadi tak boleh nak dia tak ada dara dia Pun boleh satu, pun. kadang kalau terlibat dengan benda yang tak elok pun bukan atas kerelaan. Kalau kena rogol macam yang sebelum ni. Macam mana? So sudahlah. Apa lagi dah kahwin. Dah suka sama suka. Lagi orang Melayu bukan kena paksa kahwin tu. Lagi orang Melayu kan. Orang Melayu buat kedua kahwin ni banyak duit nak pakai. Dah kahwin tu dah lah. Jangan tambah lagi bom budak orang. Share lah kat yang belum kahwin. Cukuplah sampai situ. Sebab 28 ni dah masuk cerita lain ni. Kan?
Boleh lah, boleh kata tak, macam tak kena lah lagi dua bab ni. Kita sambung minggu depan. Sekali dengan kita buat Lugusan. apa, khulasatul qaul Khulasatul qaul. kan. Lupa dah, lama tak pakai bahasa Arab. Khulasatul qaul. Cukup tu. Apa lagi nak cerita? Tak ada. Tak ada. PSA PSA. yang terlibat dengan negeri-negeri banjir, jangan main air. Jangan main air. Jangan nak gedah banjir sangat. Berapa banyak video dah hanyut ni. Ya. Kereta seli hanyut. Ni PSA yang barulah. Time-time banjir ni. Nak cerita PSA COVID aku dah tak tahulah nak Jaga cerita apa. keselamatan lah banjir. Masa banjir ni jangan berani sangat. Kereta tu belum habis bayar. Jangan berani sangat. Bayar rosak lagi. Kan rosak, kan jatuh gaung macam ni. Pun jangan sebarkan berita-berita palsu pasal banjir. Ada macam tu. Ada yang viral tidur atas bumbung. Ya. Jangan sebarkan. Dah kena musibah banjir, musibah berita palsu pula. Macam-macam musibah dah Malaysia ni. Itu musim hujan kan sekarang? Katanya musim hujan sampai bulan 3. Ya. Mana nanti Selangor masih akan ada hujan lagi kan? Selangor antara yang agak teruk jugalah. Tak adalah teruk macam yang Pantai Timur dengan Johor. Tapi kalau yang Pantai Timur dengan Johor ni merah, kita dah kuning lah. Kuning kan? Macam banyak kat hujan sekarang. Padahal aku rasa sebelum tahun-tahun sebelum ni tak ada sampai masuk bulan 1 tengkujur. Dan biasa bulan 12 dah habis lah. Tak tahulah. Jaga keselamatan. Pun kalau nak beli buku, banjir ni beli buku payah agak kan. Mana nak sampai buku kat sana. Betul. Tunggu lepas habis reda lah. Tunggu lepas reda lah. Bookmark dulu. Tengok list dulu. Booking dulu ke. Booking dulu. Telefon tu selamatkan. Telefon ni penting. Selain IC, telefon. Telefon sekarang banyak orang guna untuk simpan data-data yang penting. Buat account. Walaupun sebenarnya tak selamat. Tapi kita jenis kalau tulis kat kertas memang hilang, jadi tu yang handphone lagi. Tulis kat kertas memang hilang tak apa. Ini kadang telefon pun tinggal. Dompet pun tinggal. Tak potong. Asyik jumpa. Aduh. Telefon, IC penting. Kena di duit tak apa, duit basah pun orang ambil juga. Duit basah pun orang ambil, tak apa. Kena di tambah baik, kena di advancekan lagi lah sistem identity card kita. Mungkin lepas-lepas ni tak payah pakai identity, tak payah pakai kad. Memang semua jenis cap jari je. Kecil. Cap jari je. Cap jari pop. Dah tahu IC kita. IC kita. Pakai alat kiranya mana-mana cap yang jari kalau tangannya potong itu tu. Dah hudud pula kan. Boleh lepas tu kena scan semua jari. Ya ke tak ya lah. Betul. Lepas ni mungkin mana-mana syarikat ataupun company-company yang biasa nak minta IC orang ni, sediakan satu alat. Ni kepada inventor kat buat alat yang chip, dah keluar ada IC dia. Tak payah nak ada kad-kad macam tu kan. Hilang satu. Alah, punch card boleh pakai ni. Tak. Punch card kan boleh jari. Kenapa IC tak boleh kan? Apa masalah? Polis-polis pun ada alat tu kan. Tak payahlah minta IC. IC ke lesen. Pun tak payahlah asing-asing kalau nak buat IC pun. IC tu lah lesen.
Kan. Apa masalahnya? IC lah kat bank. Oh. IC boleh jadi touch and go. Apa masalah? Kenapa tak jadi kat bank kan? Kenapa tak jadi kat bank? Nanti rugi pula cari kat bank. Bukan rugi syarikat bank, rugi syarikat buat kad. Yalah, cari kat buat kad lah. Sudahlah, dari situ siapa yang nak beli buku macam biasa, siapa yang nak beli buku boleh tengok kita punya link kat bawah. Siapa nak contact kita, kita ada media-media sosial. Telegram, WhatsApp, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Aku masih tak sempat lagi nak buat Twitter. Dalam banyaknya masa kat rumah ni, masih lagi tak sempat. Create je lah account. Betul. Create account dulu. Itu je kena dibuat. Tapi aku masih tak ada masa lagi. Lepas ni kita buat. Lepas ni terus buat. Masih lagi tak ada masa. Nanti kita akan announce kita punya Twitter. Kita akan announce kita punya Twitter. Twitter tu habis lah. Twitter ni tak ada sensor. Kita cerita je, kita cakap je. Kan? Lantaklah parti mana ke, aliran mana ke kan. Kita cakap je yang mana tak betul. Apa lagi? Jangan lupa like, share, subscribe, cuba komen. Korang selamat tak time banjir ni? Korang duduk kat mana time banjir? Yang kelas-kelas online tu ada tak kena perli dengan lecturer? Kena peling dengan lecturer sebab Tak tahu. Aku ada yang kata itu conversation potong-potong, tapi macam ada kat yang share apa. Dia exam tempat dia banjir. Jadi dia minta tangguh dengan lecturer dia lah. Lepas tu lecturernya reply dalam WhatsApp ni. Ayat dia katanya lecturer tak tahu kalau dia tipu apa, tapi ayat orang tu kan saya dah bagi dah umumkan 2 minggu awal kan. Sepatutnya kamu boleh ready buat bangsa terpokok. Macam tu lah kiranya. Untuk dapat capaian internet macam tu lah. Betul orang macam kecam lah. Apa lecturer macam ni kan. Tapi ada yang kata itu kira palsu lah. Conversation tu apa tak tahu lah. Tapi dari segi gistnya itulah benda kan. tapi itulah banjir kan. Siapa nak jangka? Kelantan banjir? Kelantan banjir? Banjir? Banjir lah. Kelantan banjir lah. Pulau Pinang? Tak dengar lah Pulau kan. Pinang tak ada lah. Tahun-tahun sebelum ni ada. Pulau Pinang tak ada lah. Tak tahulah nak cakap apa. Jaga diri lah time banjir ni. Cuba komen selamat tak korang time banjir ni. Aku tengok kat Facebook sekian-sekian mark safe during Ada member aku pun semua mark save. Aku tak tahu kalau dia save. Ada buka kat situ pun dia orang. Yelah kan. Rasanya kat tempat lain. Saya duduk tempat lain dah. Tak tahulah. Save juga. Okay. Cukup lah sampai situ. Jangan lupa like, share, subscribe. Subscribe tu penting. Alah, subscribe kan free. Janganlah kedekut kan. Cukup lah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.